Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Sadaqallahul azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada petang ini saya akan berkongsi satu tajuk yang berkaitan dengan yaqazah atau menjawab isu yaqazah. Pelik-pelik, boleh tak yakin, tak percaya. Ni wasi aswaja. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seringkali saya mengatakan bahawa kita sekarang ni berada di akhir zaman, zaman fitnah, zaman kemuncak antara kebangkitan Islam dengan bermaharaja lelanya dosa dan maksiat ataupun kezaliman. Jadi bagi kita yang beragama Islam, alhamdulillah dihadiahkan dengan iman dan Islam, nikmat iman dan Islam, diberi faham, menganut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita syukurlah banyak-banyak. Tetapi kesian, sayang, seribu kali sayang, di luar sana ramai orang yang dia beragama Islam tapi dia tidak direzekikan dengan hidayah. Dia tak boleh faham, dia tak boleh terima apa dia hal keharusan berlakunya yaqazah. Bermati-matian mereka akan menolak, tak yakin. Kesian sungguh dia orang ni. Itu yang saya katakan hidayah tu mahal. Mahal sangat. Apa yang sebagai matanya, bila disebut yaqazah ini, dia ada dalam Islam sebenarnya. Mudah sangat nak terima. Sebab perkara tersebut berlaku dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, diharuskan. Jadi bukan mustahil. Apa susah nak terima? Jadi kalau kita kata mustahil, beratlah. Susah. Ini penting zaman sekarang ni, kita kena mohon banyak-banyak supaya dikekalkan hidayah dan taufik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi yaqazah. Yaqazah ni pada bahasanya jaga, sedar, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau pada istilah pula perbahasan ilmu tasawuf ialah bertemu atau berjumpa dengan roh Rasulullah, dengan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, yakni bukan mimpi, dan ia merupakan satu karamah wali-wali Allah. Jadi tak bolehlah kita kata bila seseorang itu yaqazah, kita kata dia sahabat. Ni puak-puak Wahabi Malaysia ni salah faham. Teruk benar fahaman mereka ni. Mereka menganggap bila seseorang itu beryaqazah dengan Rasulullah, mana ada lagi sahabat. Bukan begitu. Sahabat itu di zaman Nabi dulu telah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Adapun bertemu dengan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga atau bukan mimpi, itu bukan dinamakan sahabat. Ini satu kekeliruan yang nyata. Di situ dah mereka dah kalah hujah, dah tak faham di situ. Dan kita pun tak kata orang yang berkazah tu ahli sunnah wal jamaah, tak kata pun bahawa mereka yang yaqazah dengan Rasulullah tu sebagai sahabat ke ataupun tabi'in. Dan suka juga saya bagi tahu di sini bahawa yaqazah itu adalah satu perkara yang luar biasa. Jadi puak-puak Wahabi Malaysia ni, benda yang luar biasa pun nak diakal-akalkan. Perkara yang luar biasa, karamah yang mencari adat, yang tidak terjangkau oleh akal. Ia adalah salah satu sumber kekuatan para ulama.
Para ulama yang bertakwa ni salah satu sumber kekuatan dalam mempertahankan kebenaran. Ini yang tak boleh diterima oleh puak Wahabi. Dan kalau kita menafikan yaqazah berlaku setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita juga sebenarnya telah menafikan yaqazah yang berlaku ke atas ulama-ulama yang muktabar, yang sekian banyaknya, yang banyak kali beryaqazah dengan Rasulullah, dan termasuklah antaranya Imam Sayuti, Imam Qurtubi dan Tariq Ibn Ziyad. Wahabi sebagaimana yang sering saya perkatakan adalah ciptaan Yahudi. Bertanyalah kepada mereka, puak-puak Yahudi ni, adakah mereka percaya akan yaqazah? Nescaya mereka akan menolak, samalah dengan pandangan Wahabi. Jadi apa yang nak dihairankan sangat? Walaupun kita heran juga dari sudut-sudut tertentu. Apa yang rosaknya bila kita meyakini bahawa roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh hadir dalam majlis maulid contohnya, sedangkan mereka yakin hadirnya roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya majlis maksiat, majlis berdansa, majlis tari menari, majlis entah apa-apalah. Boleh tak syaitan datang, iblis datang? Boleh. Makhluk jahat boleh datang. Jadi makhluk yang baik, manusia yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh datang. Mustahil boleh datang. Bolehlah sangat. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, majlis yang baik. Kecuali lah Wahabi berpandangan maulid tu satu majlis yang bid'ah dolalah. Yang pelik lagi bahawa bila kita katakan sesuatu itu, kita bawa dalilnya hadis dan sahih. Pandai pula Wahabi nak gunakan takwil. Selalunya mereka tak takwil. Mereka beriman dengan zahir ayat, zahir hadis tu. Tapi tang yaqazah ni pandai pula mereka nak takwil. Perkataan jumpa secara jaga tu maknanya kalau dah rindu sangat dengan Rasulullah SAW, maka mereka bermimpi, beryaqazah. Maknanya mereka nak jumpa nanti Nabi di Madinah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Jadi mereka akan berjumpa Nabi di Madinah kemudiannya. Kalau macam tu tak heran sangatlah. Itu memanglah macam tu, automatik lah insya-Allah. Dan ada juga mereka takwil juga bahawa artinya bahawa nanti beryaqazah tu berjumpa dengan Nabi di akhirat. Memanglah bolehlah dikatakan hampir semua umat Islam akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tak tolak atau kita benarkan yaqazah berlaku, tidaklah pula mencacatkan akidah kita. Bahkan itu bukti nyata bahawa kita meyakini akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dari tidak meyakini akan kuasa Allah. Bukan begitu? Dari zaman berzaman, sepatutnya kita sedia maklum yang menolak yaqazah ni adalah kebanyakannya dari golongan Wahabi. Hanya bersandar pada kekuatan lahiriah atau kekuatan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun jenuh mereka nak takwil, nak meyakinkan kita bahawa mustahil berlaku yaqazah. Mustahil terus. Atau itu adalah khurafat atau mainan syaitan. Subhanallah, na'udzubillah. Golongan Wahabi ni yang saya faham, yang patut ditakwil tidak ditakwilkan, yang tidak patut ditakwil ditakwilkan atau dipakai dengan makna yang lain. Dan lagi kalau dikatakan yaqazah bermakna akan ada ajaran baru, agama baru, kenapa Nabi cakap melalui hadisnya boleh beryaqazah atau harus beryaqazah? Mana boleh jumpa? Hatta ada orang yang boleh bersoal jawab. Ini kalau orang awam jangan menyebut. Tak faham. Ini ilmu peringkat tinggi. Dengan Nabi tidaklah boleh dijadikan hujah bahawa seolah-olah Islam belum lagi sempurna. Sebagai contoh, kita beli rumah 3 juta. Kemudian kita renovate. Adakah bermakna rumah tu tak sempurna? Sempurna adalah rumah tu beli sampai 3 juta. Kita renovate itu, asal rumah tu tidaklah berubah. Maknanya dia berkembang, kita besarkan lagi. Begitulah Islam, satu agama yang terus berkembang, relevan, dia bukan jumud. Takkanlah orang yang beryaqazah dengan Nabi diam je. Jumpa Nabi dalam mimpi ke yaqazah ke diam. Contohnya lah,
Tak boleh nak bercakap langsung. Tak boleh nak bersoal jawab langsung. Kalau soal jawab, itu makna ada agama baru. Jadi seolah-olah Islam tu agama yang jumud. Sedangkan kekuasaan Allah, dengar molek-molek, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bercanggah dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah nak buat itu. Jadi usaha untuk menghadkan kuasa Allah itu sekaligus samalah dengan Yahudi atau bersekongkol dengan Yahudi untuk menentang Allah, sama ada secara sedar atau tidak. Saya bagi contoh lain lagi. Mimpi orang yang dah meninggal, boleh ke tidak? Boleh. Mimpi dengan nabi-nabi lain, boleh ke tidak? Bukti sejarah, ulama muktabarnya, ada ayat Qurannya. Jadi seolah-olah mereka ni ketinggalan zaman, jumud. Bahkan tauhidnya sangat lemah. Jadi bukan seperti yang diwar-warkan. Secara tak sedar mereka sedang menentang Allah Subhanahu Wa Taala di sudut kekuasaannya, menghadkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya mereka, sebenarnya apa yang menghalang untuk mereka ni tidak percaya akan harus berlakunya Yaqazah? Ketika mana? Nak tanya lagi, ketika mana ulama-ulama Wahabi ni percaya ilham, Yaqazah, kasyaf, karamah, firasat dan mimpi? Nyatakan kayu ukurnya atau panduan yang betulnya macam mana? Yang betulnya macam mana? Kita nak tahu. Untuk makluman semua, agama Islam ni, agama kita ni tak sama dengan agama lain. Islam ni hebat, advance dan luar biasa. Sebab Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa secara mutlak dan maha sempurna. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, ramainya para wali-wali Allah ni telah beryaqazah dengan Rasulullah. Inilah satu teknologi yang sangat canggih yang tidak mampu dipintas oleh musuh-musuh Islam di kalangan Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka nak pintas sedangkan kekuatan mereka setakat memaksimumkan penggunaan akal. Akal sebenarnya sampai bila pun tidak akan berjaya mengalahkan kekuatan roh. Jadi soal rasa-rasa dan roh ini banyak yang dinafikan oleh puak-puak Wahabi ini. Sebenarnya Yaqazah, ilham, firasat, kasyaf, karamah ni adalah di antara senjata kemenangan ulama-ulama dan para pejuang Islam sepanjang sejarah. Dengan bersungguh-sungguh mengusahakan takwa, maka Allah kurniakan mereka bantuannya secara zahir atau rohani. Jadi di antara bantuan rohani itulah yang disebutkan sebagai mimpi yang benar, firasat, kasyaf, hatif, Yaqazah dan lain-lain. Bacalah sejarah Tariq bin Ziyad, Salihuddin Al-Ayubi, Muhammad Al-Fatih, Imam Al-Ghazali, Imam Sayuti. Kajilah rahsia kejayaan mereka. Jadi kita tegaskan ini sekali lagi bahawa Yaqazah itu adalah kemuliaan, karamah yang boleh berlaku, hukumnya harus ke atas wali-wali. Perkara yang mencari adat, luar dari kebiasaan, luar dari kebiasaan pada logik manusia. Dan ia masih dalam lingkungan mumkinat. Kalau orang yang ngaji sifat 20, iaitu harus bagi Allah mengadakan atau mentiadakannya. Ulang balik bahawa karamah itu berlaku pada kekasih-kekasih Allah, para wali. Lambang kemuliaan yang Allah beri kepada mereka. Adapun sihir berlaku di tangan orang-orang fasik atau kafir secara istidraj. Untuk menguatkan hujah saya, pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, baginda dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Nabi Musa telah wafat. Nabi Musa telah wafat lebih 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini peristiwa besar. Dalam surah As-Sajdah ayat 23, maka janganlah kamu ragu tentang pertemuanmu dengan Musa ketika Mi'raj. Kemudian lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjamaah dengan para rasul, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Dan disebut dalam Quran tu, dan tanyalah orang-orang yang kami utuskan sebelum kamu. Maka maknanya Nabi SAW bertanya kepada rasul-rasul yang diutuskan sebelumnya. Jadi masalah bertanya kepada anbiya ni, kepada nabi-nabi di malam Mi'raj. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa para
Nabi-Nabi ini bersembahyang dengan berimamkan Rasulullah SAW dalam 7 saf. 3 saf terdiri daripada Rasul-Rasul, manakala 4 saf lagi untuk Nabi-Nabi. Pertemuan Nabi SAW ini adalah dalam keadaan jaga. Dan Nabi SAW telah bertanya sesuatu kepada mereka di malam itu. Itu hujah tu. Jadi jangan kita fikir yang zahir sahaja. Islam ni hebat, dahsyat, luar biasa, canggih. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Datuk Seri Maharaja Datuk Seri Utama Awang Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, mengeluarkan fatwa melalui pejabat Mufti Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam pada 1408 Hijrah, 4 Januari 1988. Apa kata dia? Maka nyata dari kata-kata ulama yang di atas ini bahawa berjumpa dengan Nabi SAW waktu tidur atau waktu jaga, dan Nabi SAW mengajar akan suatu ilmu, suatu doa, suatu selawat dan suatu zikir adalah harus dan boleh bagaimana atau sebagaimana telah berlaku pada ulama-ulama ahli ilmu Islam, wali-wali Allah dan orang soleh. Kita berkata seperti itu termasuk di bawah arti kata fadail a'mal. Adapun perkara halal dan haram telah tertutup dengan berhenti wahyu kepada Nabi kita dan dengan wafat Nabi kita SAW, sebagaimana kita telah sebutkan di awal-awal rencana ini. Ambil perhatian tuan-tuan. Jadi berkenaan dengan isu Yakazah ni, kalau kita baca kitab Syawahidul Haq karangan Syekh Yusuf An-Nabhani dan kitab Jami'ul Karamatil Awliya, juga Hilyatul Awliya oleh Al-Hafiz Abu Naim, dan karangan Al-Alamah Dr. Abdul Halim Mahmud Mesir dan lain-lain. Dalam surah Al-Imran disebut juga firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Jadi hidup ni hidup yang macam mana? Jadi orang yang bersih hatinya, seumpama wali-wali, jadi mereka direzekikan untuk bertemu dengan para Nabi, direzekikan untuk beryakazah dengan Rasulullah SAW. Jadi masalahnya Wahabi sekarang ni, hujah-hujah hadis yang begini semuanya ditolak. Semuanya tak diterima pakai. Jadi ada something wrong ni. Ada banyak yang tak kena dengan Wahabi ni. Di sini saya nak ulas sikit lagi kisah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi. Yang pertama, kisah dari kalangan sahabat, Sayyidina Uthman bin Affan. Kisah mengenai Sayyidina Uthman yang dikeluarkan oleh Abi Usamah dalam musnadnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam berkata, saya telah mendatangi Uthman bin Affan untuk menyelamatkannya. Pada saat itu ia sudah terkepung. Maka Uthman berkata, selamat datang wahai Sobi, anakku. Kulihat Rasulullah SAW dari dalam gubuk ini. Abdullah bin Salam berkata, wahai Uthman, orang-orang telah mengepung. Uthman menjawab, benar. Apakah engkau haus? Aku menjawab, benar. Kemudian ia mengambil air untukku. Aku pun meminumnya sampai puas. Terasa dinginnya di antara tenggorok dan dadaku. Lalu ia berkata, jika engkau mahu, kata Nabi SAW, engkau boleh berbuka bersama kami. Maka aku pilih berbuka bersama Nabi. Ternyata hari itu Uthman radhiyallahu anhu terbunuh. Maka ini tidak mustahil hukumnya harus berlaku pada sahabat. Ada contoh tauladan. Kenapa nak tolak lagi? Kenapa anti sangat dengan Yakazah ni? Di mana kuasa Allah? Takkan kita nak nafikan, takkan kita nak hadkan. Hujah dah ada, dalil dah ada, dalil sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim lagi. Dan yang terakhir, kisah Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Al-Haras. Ketika Abuya yang berbahagia mulia Asy'ari Muhammad At-Tamimi pergi ke Morocco pada tahun 1986. Abuya berjumpa dengan Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Al-Haras di rumahnya. Sebenarnya kisah-kisah kehebatan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad ni banyak dah diperkatakan. Tapi orang yang anti Abuya dia kata ta'assub, khurafat, karut. Sedangkan mereka ni tidak bertanya, tidak jumpa, tidak berbincang, dari jauh yang main tuduh macam-macam sampai hari ini. Jadi kemudian beliau bertanya kepada Abuya, kenapa kamu datang kemari? Kebangkitan Islam di tempat kamu, Malaysia dan Indonesia.
Buktinya ialah kamu yang bawa Islam kemari. Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Al-Haraj berkata bahawa Rasulullah SAW yang memberitahunya sebelum Abu Yah tiba ke rumahnya. Nampak tak? Tapi kita tambah-tambah Wahabi tak percaya. Soal kata mustahil. Mustahil ke berlaku peristiwa macam tu? Mustahil. Sedangkan tengok jemaah Abu Yah sekarang. Berkembang, hebat, luar biasa, dahsyat. Tak ada orang boleh tanding. Mana jemaah lain yang boleh menandingi jemaah Abu Yah ni? Tak ada pun. Ada lagi satu. Syekh Abdul Nasir. Masih hidup lagi. Dari Mekah datang bertemu dengan Abu Yah Asy'ari Muhammad At-Tamimi di Malaysia pada tahun 1996. Beliau mendapat pesan bahawa orang-orang Imam Mahdi sedang giat mempersiapkan kedatangan Imamul Mahdi. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Abu Yah Muhammad At-Tamimi adalah orang Imam Mahdi yang ada di timur. Larilah terkejut, gempak gila. Soalan sekarang ni, kamu ni, orang-orang ni, siapa-siapa saja yang menolak, menafikan kelebihan Ustaz Asy'ari Muhammad ni, mana wasi kamu? Mana dia Imam Mahdi kamu? Mana dia Fatah At-Tayyib? Mana dia jamaah kebenaran kamu tu mana? Tunjukkan, kami nak ikut. Kalau Abu Yah salah, kalau Abu Yah sesat, kami nak ikut yang kamu punya. Konon-kononnya kamu betul, mana dia? Kami nak ikut. Takkan kami nak ikut kesesatan? Takkan kami nak masuk neraka? Kami pun tak nak masuk neraka. Kami nak ikut yang benar. Mana yang benar tu mana? Kalau di Malaysia mana? Kalau di Indonesia mana? Dia mesti bertaraf mujaddid. Dia bawa tajdid, semua pembaharuan. Jemaahnya splendid, dahsyat, luar biasa. Ada contoh. Ada akhlak, bawa kasih sayang. Mana kami nak ikut? Mana? Kalau Abu Yah tu salah, mana dia? Kamu tak boleh buktikan. Sekarang ni, jamaah Abu Yah terus bergelanggang, hebat, berwibawa. Jadi kamu tak boleh menafikan hal itu. Dan yang terakhir, insya-Allah, ketika Abu Yah Asy'ari Muhammad At-Tamimi berkunjung ke Jordan, beliau bertemu dengan Syekh Abu Mus'ab. Kemudian Syekh Abu Mus'ab menunjukkan buku catatannya yang bertuliskan Asy'ari bin Muhammad, pembawa kebangkitan dari timur, akan datang ke Jordan. Syekh Abu Mus'ab mengaku pesan itu didapati dari Rasulullah SAW. Dia orang kata mengarut. Dia orang kata bawa kepada diri. Ni saya nak bagi tahu puak-puak Wahabi khususnya. Sebenarnya orang yang ikhlas berjuang, tidak ada niat langsung mereka bawa kepada diri. Bawa kepada diri itu syirik. Sedangkan kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya sendiri pada tahun 2004, saya pernah pergi ke Jordan. Bertemu dengan Syekh Abu Mus'ab ni. Saya pergi jumpa dia, Syekh Abu Mus'ab ni. Dia memang menghormati, memuliakan Abu Yah Asy'ari Muhammad. Jadi masalahnya Wahabi dan orang awam ni, yang kononnya Ahli Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, konon-kononnya, tapi tak percaya benda yakazah. Dalam hadis itu sebut man ra'ani. Man tu siapa saja. Siapa yang bertakwa, dia boleh jumpa lah. Ni man ni, orang ni tak boleh. Dia pula, mereka pula pandai-pandai nak menentukan siapa boleh beryakazah, siapa tak boleh beryakazah. Ada pula macam tu pula. Yang saya kata, bertemulah dengan jamaah Abu Yah ni, berbincang semula. Sebelum terlambat, sebelum menyesal. Bahana tu, api neraka tunggu di akhirat ni. Tunggu di akhirat kepada siapa yang buat zalim, tuduh orang sesat ni bukan benda kecil, benda besar. Ini bukan benda yang main-main. Kalau setakat duit dapat 1 juta, 2 juta pun boleh buat apa? Takkan kita nak jualkan dengan kebenaran ni. Kebenaran tu mahal, paling mahal. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Adakah kamu nak menentang Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita nak tanya kepada mereka yang tuduh tak habis-habis. Orang awam jangan cakap dah orang awam. Mereka ni dah tak faham Islam. Belajar tebuk-tebuk, tahu tuduh, ikut je. Ikut apa yang ulama-ulama fasik cakap ni. Jadi wallahu alam. Jadi marilah kita sama-sama bertaubat. Baiki diri, taubat. Mana ada kunci lain, itu je. Baiki diri, taubat. Baiki diri, taubat. Banyak beramal, ikhlas, hadiahkan, sedekahkan apa-apa, tebus dosa. Itulah kerja kita. Sampailah munculnya Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.